Bismillahirrahmanirrahim. Musyrikin bertindak setelah mereka membuat keputusan bersetuju untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara tiap-tiap kabilah melantik seorang pemuda yang gagah perkasa di kalangan kabilah keluarga dia, bunuh serentak supaya keluarga Nabi tidak mampu menuntut mereka. Adapun pemimpin-pemimpin musyrikin terus menjalankan kegiatan mereka di siang hari itu bagi mengambil langkah selanjutnya untuk melaksanakan segala yang dirancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah memilih 11 orang ketua bagi melancarkan gerakan membunuh itu. Dilantik 11 orang ketua. Mereka itu ialah Abu Jahal bin Hisham, Al-Hakam bin Al-As, Uqbah bin Abi Mu'id, An-Nadhr bin Al-Harith, Umayyah bin Khalaf, Zam'ah bin Al-Aswad, Ta'imah bin Adi, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, dan Nabih bin Al-Hajjaj dan Munabbih bin Al-Hajjaj. Ini pemimpin-pemimpin yang dilantik untuk melakukan operasi gerakan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah tibanya waktu malam, mereka pun memulakan gerakan. Langkah pertama ialah mengintip melalui pintu dan menunggu baginda tidur. Yang pertama, intip tengok kita dekat mana Nabi SAW tidur. Seterusnya bertindak membunuhnya secara beramai-ramai. Mereka pernah yakin rancangan itu mesti berjaya. Mereka yakin kali ini berjaya. Sehingga Abu Jahal berdiri di hadapan pengikut-pengikutnya dengan megah, sombong dan mempersendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal berkata, Muhammad pernah berkata kepada kamu, kalau kamu mengikutnya, kamu akan dapat memerintah raja-raja Arab dan bukan Arab. Selepas kamu mati akan dibangkitkan semula. Disediakan untuk kamu syurga seperti kebun di Urdun. Kalau kamu tidak mengikutnya, nescaya kamu akan disembelih. Setelah dibangkitkan semula, kamu akan disediakan dengan api neraka yang membakar kamu di dalamnya. Dengan cara menyebut apa yang Nabi SAW sebut untuk mempersenda dan mengejek. Waktu bertindak ialah setelah tengah malam. Mereka semua berjaga-jaga menunggu waktu yang dinanti-nanti itu dan dianggap sangat penting. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, yang memiliki langit dan bumi segala isinya, membuat sesuatu dengan kehendaknya. Tiada siapa yang boleh menghalang. Maka berlakulah firman-Nya, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Suratul Anfal ayat 30. Maksudnya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir merancang tipu daya mereka untuk menahanmu, yang menangkapmu dan membunuhmu atau mengeluarkanmu ataupun menghalau kamu dari Mekah. Mereka merancang tipu daya mereka. Allah mempunyai tindakan terhadap tipu daya mereka. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang bertindak terhadap tipu daya mereka. Mereka tak tahu kuasa Allah Subhanahu wa taala yang boleh menggagalkan perancangan mereka. Rasulullah SAW keluar dari rumahnya meskipun mereka mempunyai perancangan yang licin untuk bertindak, tetapi semuanya gagal. Di saat yang mendebar itu, Rasulullah SAW menugaskan Ali bin Abi Thalib, menantu dan sepupunya, tidur di tempat tidurnya dan berselimut dengan kain selimutnya. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Ali, tidurlah di situ. Jika tidak akan diperlakukan, Allah Ta'ala akan jagamu." Rasulullah SAW keluar menembusi
pasukan bertindak musyrikin, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penglihatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua menjadi nyenyok, habis jadi tidur mereka. Allah Taala tidurkan mereka. Rasulullah SAW mengambil debu lalu ditaburkan di ke atas kepala mereka sambil membaca firman Allah Taala, waj'alna min bain aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Surah Yasin. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutupkan mata mereka sehingga tidak dapat melihat. Tiap-tiap orang disiram debu di kepala masing-masing. Rasulullah SAW keluar menuju ke rumah sahabatnya yang dikasihi, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang telah lama menunggu dan bersedia dengan harta dan jiwanya untuk mengiringi Rasulullah SAW. Mereka berdua dengan segera keluar meninggalkan rumah Abu Bakar dari sebelah belakang dan meninggalkan Mekah sebelum fajar menyingsing. Rasulullah SAW telah membuat jangkaan bahawa orang-orang musyrikin sudah tentu akan mencari mereka melalui jalan utara ke arah Madinah. Maka langkah pertama yang mesti dibuat ialah menuju ke arah selatan dan bersembunyi sementara waktu bagi mengelirukan mereka. Jalan ke selatan ialah jalan menuju ke Yaman. Sudah tentu mereka tidak berfikir bahawa Rasulullah SAW dan sahabatnya itu menuju menurut jalan itu, kerana mereka sudah tahu tempat hijrahnya ialah Madinah yang dikenali pada masa itu dengan nama Yathrib. Mereka tahu bila sahabat-sahabat aja berhijrah ke Madinah, Nabi akan pergi ke Madinah. Sudah tentu dia akan cari jalan menuju ke Madinah, bukan jalan pergi ke Yaman. Rasulullah SAW berjalan sejauh 5 batu sehinggalah sampai ke Bukit Sur. Bukit Sur. Baginda berjalan secara berkaki ayam agar bekahnya tidak dikesan oleh musuh. Bukit Sur yang tinggi itu didaki ke puncaknya. Di sana ada sebuah gua yang sesuai untuk bersembunyi. Bukit Sur ni bukit yang tinggi. Pasukan bertindak musyrikin terus bersiap sedia untuk melancarkan serangan ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma menunggu tibanya waktu yang ditetapkan. Tiba-tiba mereka diberitahu Muhammad yang menjadi sasaran itu telah keluar pergi. Bahkan kepala mereka pula ditabur dengan debu-debu. Mereka terus menerpa beramai-ramai ke rumah Rasulullah SAW. Apabila mereka melihat ada seorang yang tidur di tempat tidurnya, mereka merasa lega kerana disangkanya Rasulullah SAW. Mereka menunggu lagi untuk bertindak. Apabila Ali bangun dari tidurnya, mereka menjadi hampa sehampa-hampanya, kerana orang yang dijadikan sasaran sudah tidak ada lagi. Mereka bertanya pada Ali, di manakah perginya Muhammad? Ali menjawab, aku tidak tahu. Maka gerakan memburu dan mencari dilancarkan di sekitar Mekah dan jalan menuju ke Yathrib. Walaupun Ali ditahan, diseret ke Kaabah dan dipukul, tetapi ia tetap menyatakan tidak tahu. Orang musyrikin seolah-olah hilang perhitungan. Mereka mula menggila. Rumah Abu Bakar juga menjadi sasaran. Apabila mereka datang ke rumah itu, puteri Abu Bakar yang bernama Asma keluar. Mereka bertanya, di manakah ayahmu? Asma menjawab, aku tidak tahu. Abu Jahal terus mengangkat tangan dan menampuk Asma sehingga tercampur subangnya. Mereka mengadakan mesyuarat tergempar bagi memikirkan cara baru untuk bertindak. Akhirnya mereka bertindak dengan mengawal setiap jalan keluar dari Mekah dengan kawalan bersenjata di setiap penjuru. Malahan mereka menawarkan hadiah yang besar, 100 ekor unta, kepada sesiapa sahaja yang dapat menangkap Rasulullah SAW, sama ada hidup atau mati. Maka belum-belum para hulu balang dan pengesan juga nujum mencari di manakah Muhammad dan Abu Bakar. Mereka berkeliaran di merata bukit bukau dan lembah-lembah sehingga berlakunya satu peristiwa yang berdebar di Gua Bukit Sur. Wallahu a'lam.